Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang pendengar Maya yang saya kasihi sekalian, ahlan wa sahlan, selamat datang ke program Vaksin Rohani siri ke-13 pada petang ini. Bagi memberkati majlis kita ataupun program kita pada petang ini, marilah sama-sama kita memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang saya hormati Ustaz Syazwan bin Menon, Pegawai Hal Ehwal Islam Universiti Utara Malaysia UUM. Ahlan wa sahlan Ustaz. Yang saya raikan seluruh penonton di Zoom maupun di live Facebook ke program Vaksin Rohani siri ke-13 pada petang ini. Jadi untuk makluman hadirin yang saya kasihi sekalian, program pada petang ini dianjurkan oleh pejabat yang berhormat Esko Pembangunan Luar Bandar, Pembasmian Kemiskinan, Pembangunan Insan dan Keselamatan Negeri Kedah Darul Aman. Dan untuk pada petang ini Ustaz, pada petang ini kita akan berkongsi dengan satu tajuk, iaitulah COVID mai tak kira siapa, hitam putih semua kena. Jadi Ustaz, fokus pengisian perbincangan kita pada petang ini adalah berkaitan dengan sifat sabar. Sifat sabar iaitulah sifat terpuji semua bangsa dan agama. Kita rata-rata, kita kenal, kita tahu Malaysia kita sudah pun berada di dalam gelombang COVID-19 sejak Mac 2020 dan sehinggalah ke hari ini. Pelbagai ranjau yang telah pun kita lalui daripada zaman atau musim PKP, PKPB, PKPD dan sebagainya, sampai ada orang yang buat lagu rap PKP, PKPD, PKPB kan. Dan sampailah ke hari ini kita sudah pun masuk ke dalam fasa pemulihan, plan pemulihan negara. Jadi alhamdulillah Ustaz, semenjak 1 tahun 6 bulan yang lalu Ustaz, kita melihat ramai seluruh masyarakat Malaysia khusus umumnya dan negeri Kedah ini khususnya Ustaz, kita lihat bagaimana seluruh masyarakat ini mereka terlalu bersabar. Bersabar dalam erti kata daripada bermulanya pandemik COVID-19 melanda negara kita, rakyat ini diperintahkan untuk berada di dalam rumah, iaitulah perintah kawalan pergerakan PKP. Jadi di situ timbullah perasaan sabar sehinggalah kita berada di dalam plan pemulihan negara fasa 3 pada hari ini. Rakyat bersabar. Bersabar dalam erti kata tak boleh keluar rumah dan hari ini boleh makan di kedai, boleh berjumpa ibu ayah dan sebagainya. Ada di antara masyarakat kita juga yang sehingga kini setahun, ada juga yang 2 tahun tidak dapat untuk pulang ke rumah bertemu dengan ibu ayah. Jadi Ustaz, pada petang ini fokus pengisian ataupun perbincangan kita iaitulah COVID mai tak kira siapa. Ya. Jadi hitam putih semua kena. Jadi Ustaz, nak berkongsi berkaitan dengan sifat sabar. Yang mana sifat sabar ini ialah sifat terpuji, sifat mahmudah bagi semua bangsa dan juga agama. Jadi untuk pusingan yang pertama ni Ustaz, sebelum saya meneruskan soalan kepada Ustaz, suka untuk saya introduce, berkenalan dengan Ustaz. InsyaAllah. Ustaz Syazwan Menon merupakan pegawai Hal Ehwal Islam di Universiti Utara Malaysia UUM dan beliau juga merupakan mantan Presiden Kuliah Usuluddin di College University Insaniah lebih kurang 2013-2014. Ya. Lebih kurang saya lah. Saya dulu pun Insaniah juga, alhamdulillah bertemu semula pada hari ini. Beliau juga bekas tenaga pengajar muallaf di Majlis Agama Islam Pulau Pinang, penceramah dan juga pendakwah bebas. Beliau juga penerima anugerah Saudara Miftali Ma'al Hijrah peringkat negeri Pulau Pinang pada tahun 2017. Beliau juga pengerusi Malaysia Indian Reverted Muslim Association MIRA Negeri Kedah Darul Aman dan juga pengurusi Peace Islamic Dakwah Center of Excellence Peace. Jadi Ustaz, berlatar belakangkan untuk Ustaz ini berasal daripada Pulau Pinang, boleh dah Ustaz terangkan ataupun berikan sedikit indikator berkaitan dengan tajuk sabar. Jadi Ustaz, untuk yang pusingan pertama ini, silakan Ustaz untuk memperjelaskan kepada audiens kita pada hari ini berkaitan dengan indikator sabar tu. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh
wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, saya muliakan rakan moderator iaitu Ustaz Nazaruddin Yaakob dan juga esko-esko dan juga jabatan kuasa daripada pejabat yang berhormat Esko Pembangunan Luar Bandar, Pembasmian Kemiskinan, Pembangunan Insan dan Keselamatan Negeri Kedah. Seterusnya yang saya muliakan para pendengar yang terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa yang disayangi Allah SWT dan disayangi Rasulullah SAW sekalian. Alhamdulillah sekali Ustaz, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah SWT sebab sepanjang PKP ini Allah memberikan kepada kita bermacam-macam rezeki dan juga kurniaan. Sampai hari ini kita boleh duduk sembang tentang sifat sabar yang mana ia menjadi satu sifat yang terpuji dalam semua agama dan juga bangsa. Alhamdulillah, sebelum nak cerita tentang kita nak menerusi perbincangan tentang sabar, insyaAllah izinkan saya untuk kenalkan apa itu sabar. Orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. So nak cerita tentang sabar, kita kena tahu apa itu sabar. Sabar ni adalah dia berasal daripada, kalau kita tengok daripada perkataan bahasa Arab, sabar, iaitu bermaksud al-habs wa kaf, iaitu menahan. So dari segi istilah mengatakan kekuatan jiwa untuk menahan diri daripada melakukan ataupun berakhlak buruk apabila munculnya sesuatu bencana dan sebagainya. So kalau kita tengok, saya sempat juga rujuk di dalam Kamus Dewan edisi keempat, yang mana maksud definisi sabar ni dia mengatakan sabar ialah betah menahan penderitaan, tidak terburu-buru dan tenang. So apabila kita nak cerita tentang sabar ni, dia membawa maksud sabar adalah menahan diri dan membawanya kepada yang dituntut oleh syarak serta menghindarkan diri daripada melakukan apa-apa yang dilarang. Okey tak? So apabila kita nak cerita tentang sabar, sabar ni adalah satu akhlak yang terpuji, satu sifat yang terpuji. Apabila seseorang tu memiliki, dia akan lebih rapat dan dia akan melakukan perkara-perkara yang baik. Itu adalah indikator yang pertama lah. So apabila kita nak cerita tentang sabar, saban hari kita dengar daripada orang, sabar ni apabila kita accident, kita kena sabar. Apabila kita dilanda ujian, kita kena sabar. Apabila kita menduduki peperiksaan, kita kena sabar. So kadang-kadang kita terdengar perkataan sabar ni saban hari, benda tu jadi mangli di dalam fikiran kita ni sampai kita tak dapat bezakan ataupun kita tak dapat memahami erti kata sabar tu dalam konsep yang benar. So apabila kita cerita tentang sabar, okey, sebelum nak cerita lebih detail, saya nak cerita tentang jenis-jenis sabar lah. Kalau kita tengok, kalau kita mengaji di sekolah, di universiti dan sebagainya, kita akan belajar apabila terutamanya orang yang mengaji agama, perbandingan agama ataupun orang yang mengaji tentang agama Islam, dia apabila kita belajar tentang definisi sabar, dia akan belajar juga perbincangan ulama tentang jenis-jenis sabar. So kat sini saya sempat huraikan insya-Allah 3 jenis sabar. Yang mana yang pertama adalah sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apabila kita sebut tentang sabar dalam di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bermaksud kita sentiasa bersifat sabar dalam melaksanakan tuntutan agama, tak kira agama Islam atau agama lain. Kita bersungguh-sungguh bersabar dalam melaksanakan segala suruhan yang terdapat dalam agama masing-masing. Itu adalah jenis sabar yang pertama. Contoh, saya boleh bagi contoh ya. Contohnya kalau kita bincang tentang agama Islam, kita bangun subuh, kita sabar. Sabar macam mana dalam mentaati Allah dalam solat subuh? Kita mampu bangun, keluar daripada satu tempat yang kita sayang, iaitu tempat tidur kita, Ustaz Nazaruddin. Ya, kita bangun, kita mendirikan solat, kita ambil wuduk, kita mandi sunat, kita solat subuh. Itu adalah sabar yang pertama. Itu kalau kita kata dalam erti kata agama Islam lah. Kalau kita sebut dalam agama-agama lain ataupun bangsa-bangsa lain, saya rasa sinonim apabila kita cerita setiap agama ni meminta kita bersikap amanah, kita bersikap jujur, tidak membohong, tidak menipu, tidak menindas bangsa-bangsa ataupun tidak menindas orang-orang lain.
So itu adalah satu kesabaran. Maksudnya kita sabar dalam mendidik diri kita untuk melaksanakan suruhan-suruhan yang ada dalam agama masing-masing. Contohnya nak kata, Sang Pencipta, Tuhan yang menciptakan kita, mengatakan jangan mencuri. Kita tahan diri kita. Kita bersabar. Dalam arti kata kita tahan diri kita. Kita menjaga nafsu kita apabila kita tengok sesuatu perkara yang berharga, benda yang berharga, kita tahan diri kita daripada mengambil, mencuri benda itu. Itu adalah satu contoh yang saya rasa semua kita boleh pakai lah dari segi mencuri. Dan apabila agama suruh kita bersikap benar, kita walaupun ada kadang-kadang kita ni manusia, Ustaz Azhar, kita ni manusia, kita tak lari daripada melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Hatta di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, apa? Setiap anak Adam ni adalah sentiasa melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Kullu ibni Adam khata'. Setiap anak Adam. Dia bukan nak cerita tentang Islam semata-mata, tak. Rasulullah SAW yang menjadi contoh ikutan kita. Pada bulan ni kita duduk dalam bulan Maulid Nabi. Bulan yang mana kita memperingati kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, junjungan besar kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda menunjukkan, mengeluarkan satu sabda, kata hadis. Kalau dalam bahasa orang tua, dalam orang Islam ni dia mengatakan hadis. Hadis ni adalah ungkapan, perbuatan, penilaian yang dilontarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia keseluruhan. Tak kira untuk orang Arab sahaja, tapi untuk semua orang. So yang mana Rasulullah bersabda, setiap anak Adam, dia tak sebut setiap orang Islam. Setiap anak Adam adalah yang sentiasa melakukan kesalahan dan kesilapan. Kullu ibni Adam khata'un. Dia sentiasa melakukan kesalahan. Itu adalah sifat manusia. Kita tak lari daripada kesalahan dan kesilapan. Tapi Rasulullah kata, khairul khata'in adalah at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, kesilapan, kemungkaran, kemaksiatan adalah mereka yang sentiasa at-tawwabun, sentiasa bertaubat. Sentiasa apa itu taubat? Sentiasa memperbetulkan diri. Itu adalah dalam arti kata sabar yang pertama dalam kita mentaati Sang Pencipta. Okey, yang kedua adalah sabar dalam perbuatan maksiat ataupun keburukan. Dia lebih kurang sama dengan yang tadi. Cuma perbezaan dia apabila kita kata kita sabar dalam mentaati, dia lebih kepada kita melaksanakan wajibat ataupun perintah kewajipan ada dalam agama. Tetapi yang sabar kedua adalah daripada kita sabar melakukan kemaksiatan ataupun keburukan, menindas dan sebagainya. Itu mengatakan kita sabar dalam meninggalkan larangan dalam agama itu. Contoh saya dah bagi dah tadi, contohnya menipu, kita bersikap amanah apa semua tu. Dia memerlukan satu akhlak yang terpuji. Apabila ada sifat sabar itu, kita akan dikenang oleh orang lain lah. Okey, yang ketiga adalah sesuai dengan tajuk kita insya-Allah bila kita sebut tentang COVID. Sabar dalam menghadapi musibah ataupun sabar dalam menghadapi bencana yang ditimpakan oleh Tuhan semesta alam kepada manusia. So erti kata tiga-tiga sabar ni dia akan melatih diri kita, Ustaz. Betul. Untuk menjadi insan yang terpuji. Untuk menjadi manusia, rakyat Malaysia yang terpuji akhlak dia, baik perbuatan dia dan juga percakapan dan sebagainya. Bila ada kesabaran di dalam diri kita, dia akan melatih diri kita untuk menjadi yang lebih perfect. Walaupun manusia secara hakikatnya kurang perfect, saya kata. Sebab kita tak lari daripada melakukan kesalahan, kesilapan. Sebab apa? Tuhan semesta alam ciptakan kita dengan sifat ada nafsu. So kita sentiasa nak kepada percubaan, kepada maksiat. Kita selalu nak cuba benda-benda yang tak elok. Tetapi apabila adanya sifat sabar, dia akan membuat kita menjadi yang terpuji. Okey, itu secara orang kata apa? Definisi dan juga jenis-jenis sabar, Ustaz. Cuma sebagai penutup kepada pusingan pertama ni, saya nak cuba membawa beberapa dalil lah. Cuma untuk pusingan ni insya-Allah saya akan kongsikan tentang dalil daripada Al-Quran dan juga hadis insya-Allah. Yang mana kalau kita tengok di dalam surah Luqman, surah nombor 31, tuan-tuan, ayat nombor 17, yang mana satu wasiat yang seorang ayah iaitu Luqman, orang soleh Luqman, bernama Luqman, memberi nasihat kepada anak dia, yang mana berbunyi, ya bunayya aqimis solata
wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Wahai anak yang saya sayang, seorang ayah membawa nasihat kepada anak-anak. Kita belajar daripada ayat Quran ni tuan-tuan dan puan. Apabila kita nak menasihati anak kita ni, dia kena dengan penuh kasih sayang, dengan lemah lembut. Kita gunakan perkataan kata-kata manja dengan anak-anak kita. Contohnya kalau katakan saya ada anak sulung. Bila saya nak marah dia kata, "Awak, saya cukup pantang Ustaz nah. Ni saya ambil peluang sikitlah. Kita ni sebagai orang Kedah, orang Penang ni, kita selalu dengan perkataan aku hang. Aku faham betul. Bila kita nak tegur anak kita, dia kata, "Hang pasal apa buat macam tu?" Saya cukup pantanglah. Dan alhamdulillah, saya hasil didikan ulama daripada insaniah kita sendiri. Yang mana kami belajar dengan tusyek-tusyek Arab yang saya sangat-sangat menghargai dan terkesan dengan kata-kata daripada pendidik kami, terutamanya mungkin Ustaz Azhar kenal, Syekh Khalil Ilyas, seorang yang tawaduk, ulama tafsir, yang mana saya pernah alhamdulillah bersama dengan beliau, yang boleh katakan orang yang sangat-sangat warak dan juga orang yang tawaduk. Dia kata apabila kita nak sembang dengan anak, kita sembang macam kita sembang dengan kekasih. Ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil apa? Pawuk ma'ul. Kita sembang dengan orang yang kita sayang, takkan kita nak sayang, "Hoi hang, pergi masak." Takkan kita kata macam tu kat orang rumah kita kan. Kita kata sayang ataupun abang kita panggil. So dengan anak ni kita sembang, kalau boleh kita panggil anak kita dengan sayang, jangan buat macam tu. Macam itulah. So apa yang dibawa oleh ayat Quran ni, ya bunaya. Kalau kita belajar dalam bahasa Arab, perkataan bunaya lebih sesuai kita terjemah kepada bahasa Melayu, wahai anakku yang sangat aku sayang. Macam tu. Dia bukan, kalau bahasa Arab kalau kita nak panggil anak, dia panggil ibni. Ibni ni wahai anak. Itu Tapi bila dalam surah Luqman, surah nombor 31, ayat nombor 17 ni, Allah guna perkataan ya bunaya, wahai anakku yang aku sayang dunia akhirat. Aqimis solat, dirikan solat, wa'mur bil ma'ruf, dan mengajaklah kepada perkara-perkara baik. Lepas tu ayat dia sambung, wasbir 'ala ma asabak, dan kamu bersabarlah dengan setiap ujian yang ditimpakan kepada kamu. Kenapa? Inna zalika min azmil umur. Luqman tutup ayat tu tadi. Allah SWT tutup ayat Quran tadi tu, ayat nombor 17. Sesungguhnya perkara itu, iaitu kesabaran itu adalah min azmil umur. Perkara yang sangat-sangat terpuji. Perkara yang sebaik-baik amalan. So itu sebagai penutup Ustaz. So saya harap bila saya nak cerita tentang sabar ni, dia bukan berkaitan dengan setakat kita nak sabar atas musibah COVID semata-mata, bukan. Betul. Sabar ni dia secara meluas. Mungkin kita sabar, yang kita nampak sekarang ni, kita sabar dengan COVID-19. Kita apabila kita daripada PKP jadi PKPD diperketatkan, lepas tu sekarang ni PPN. Betul. Pelan Pemulihan Negara. Betul. Dan masuk pula dalam fasa yang mana di bawah kata PPN ni dalam kes orang kata vaksin dan sebagainya. Kita sabar dalam bab tu. Kita ambil ikhtiar. Yang mana vaksin tu dia boleh menyelamatkan kita daripada dia akan mengelak diri kita daripada menjadi lebih mudarat. Nauzubillah min zalik. Insyaallah wallahu taala alam. Okey, silakan. Terima kasih Ustaz Syazwan Menon untuk ulasan indikator sabar itu untuk pusingan yang pertama ini. Sebut berkaitan dengan vaksin. Sebelum ni kita digembar-gemburkan dengan vaksin untuk mencegah COVID-19, dan untuk petang ini Ustaz, kita vaksin juga Ustaz. Alhamdulillah. Vaksin rohani. Oh, vaksin rohani. Vaksin rohani. Iaitulah satu medan, satu platform untuk kita menaikkan semula jati diri masyarakat setelah mana bersabar sekian lama berperang dengan wabak COVID-19 ini. Dan juga vaksin rohani kita yang dianjurkan oleh pejabat Exco Pembangunan Insan ini juga merupakan satu platform untuk memotivasikan masyarakat di luar sana. Jadi Ustaz, kita melihat kepada masyarakat umum. Tadi Ustaz sebut 3 jenis-jenis sabar Ustaz. Iaitulah sabar di atas ketaatan kepada Allah, yang kedua sabar dari perbuatan maksiat, dan juga yang ketiga ialah sabar dari ke atas musibah yang telah pun berlaku. Jadi Ustaz, saya melihat kesepaduan masyarakat Malaysia Ustaz, khususnya masyarakat majmuk, yang mana Malaysia ini kita sedia maklum dihuni oleh masyarakat yang berbilang kaum. Ada India, ada Melayu, ada Chinese dan sebagainya. Jadi semasa ataupun semenjak berlakunya COVID-19 ini, semenjak Mac 2020 tempoh hari, sampailah ke hari ini,
kesepaduan, kesepakatan masyarakat umum di Malaysia ini, khususnya masyarakat pelbagai bangsa ini, menjadikan Malaysia ini pada hari ini telah pun berjaya keluar daripada kawasan zon merah. Kita kata zon merah. Dulu kita PKP, PKPD dan sebagainya. Walaupun hari ini kita berada di PPN ataupun Plan Pemulihan Negara fasa ketiga di negeri Kedah, Ustaz. Walau bagaimanapun kita tak boleh nak alpa. Tidak boleh alpa dengan ancaman COVID-19 ini. Jadi Ustaz, untuk pusingan yang kedua ini, suka untuk saya nak mengaitkan, nak minta Ustaz kaitkan sabar di antara kaum, bangsa dan juga agama. Sabar ini adalah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita dapat lihat ketika mana siri dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke bandar Taif, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dihumban, direjam dengan batu najis dan sebagainya, namun Nabi tetap bersabar dan teruskan dakwah untuk membawa Islam sampai ke hari ini. Jadi Ustaz, bolehkah Ustaz kaitkan sifat sabar ini sebagai sifat terpuji dari agama yang lain? Mungkin dia ada perbezaan ataupun persamaan yang dapat kita ambil sebagai manfaat buat kita dan juga penonton kita pada hari ini. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Moderator tentang soalan kedua, iaitu boleh katakan hubungan bangsa-bangsa yang ada di Malaysia ni berkaitan dengan sifat sabar. Betul. Okey, pertama sekali saya ambil peluanglah di sini. Saya nak ucapkan tahniah dan syabas kepada rakyat negeri Kedah khususnya dan juga Malaysia secara umum, yang mana boleh katakan kita mengambil berat dalam isu vaksin dan juga sebagainya. Kita berjaya, alhamdulillah, daripada PKP sampailah sekarang ni kita memasuki dalam PPN fasa ketiga. Itu adalah satu kejayaan yang sangat-sangat besar buat saya, Ustaz Nazar. Betul. Dia bukan senang apabila kita di Malaysia ni memiliki pelbagai kaum dan juga bangsa. Kita bersepakat dalam satu isu yang mana isu ni mengajar kita tentang erti kehidupan di atas muka bumi. Betul. Yang mana apabila Allah SWT, Sang Pencipta, Tuhan sekalian alam, menguji kita dengan satu virus yang apabila kita nak mentelaah ataupun kita nak mengkaji tentang virus tu kecil, Ustaz Nazar. Betul. Kecil sahaja. Tetapi sekecil tentera Allah SWT itu mengajar kepada kita satu dunia tentang erti kehidupan yang sebenarnya di atas muka bumi. So apabila kita cerita tentang sabar, sabar ni bukan perkara yang baru ditimbulkan dalam agama Islam sahaja, bukan. Untuk pengetahuan para hadirin di luar sana, saya ada pengalaman, Ustaz Nazar, mungkin Ustaz Nazar pun kita kenal daripada Insaniah lagi. Betul. Sampailah daripada Insaniah menjadi Queen College University Insaniah. Dan lepas tu jadi pula Unisyams. Alhamdulillah, saya pernah berada dalam tiga-tiga fasa, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya grad tahun 2015 dah jadi Unisyams. Satu kejayaan bagi orang Kedah. Betul. Universiti yang mana asalnya adalah institusi Insaniah. Last kali berjaya menjadi satu universiti Islam antarabangsa. Alhamdulillah. Satu pujian kepada orang Kedah kita ni. So, saya ada pengalaman mengkaji beberapa agama lah. Cuma saya ambil peluang di sini, bukan kita nak bincang panjang lebar tentang agama-agama lain selain daripada agama Islam, bukan. Kita nak membawa sepakat dalam isu yang kita nak bincang pada hari ini, itu adalah sabar dalam kita nak bersama dalam mencegah COVID-19. So apabila kita nak cerita tentang kesabaran, Ustaz, saya sebelum datang ke studio kita ni ambillah dalam masa setengah jam, saya buka tengok kita-kita ada kat rumah saya. Saya alhamdulillah dengan berkat izin Allah SWT, saya memiliki beberapa kitab agama lain lah. Terutamanya saya dah memiliki Bible di rumah. Dan saya ada juga kitab-kitab agama lain, agama Hindu contohnya, kitab Veda, Purana sebagainya. So apabila kita nak cerita tentang kesabaran, saya nak ambil masa di sini. Minta izin kepada moderator, kalau panjang tu minta maaf lah, tegur sikit lah, insyaAllah. Silakan. Bila kita nak cerita ni, semangat ni dia jadi panjang. Saya nak cuba kaitkan, ada tak perkataan sabar ataupun nilai sifat terpuji sabar itu disebut juga dalam agama-agama lain. So saya bawalah beberapa benda, saya sempat catat. So saya ambil peluang untuk nak cerita tentang kesabaran yang ada dalam agama Kristian, agama Hindu dan juga Buddha. Sebab apa saya ambil tiga, Ustaz? Melayu, India, Cina. So kalau kita ambil Melayu ni Islam lah. Islam. Biasanya secara majoritinya. Kalau orang India ni Hindu. Kalau orang Cina ni Buddha lah.
dan saya ambil orang Kristian sebab dia adalah satu agama yang kedua terbesar di Malaysia. Betul. So apabila saya kaji Bible lah, saya nampak satu ayat di dalam Old Testament iaitu Perjanjian Lama. Di dalam buku Pasam ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil Mazmur. Mazmur chapter yang ke-40 ayat nombor 2. So apabila ini adalah satu kata-kata daripada Nabi Daud alaihissalam. Dia sebut okey, kata-kata dia bahasa Melayu, saya terjemahlah bahasa Melayu lah. Aku menanti pertolongan Tuhan dengan sabar. Lalu dia Tuhan memperhatikan aku dan mendengar seruan aku. Ini adalah kata-kata Nabi Daud alaihissalam. So nak sebut di sini, kalau kita nak minta pertolongan daripada Tuhan, ikut kepada kepercayaan orang Kristian, dia mesti kena bersifat sabar. Seperti mana Nabi Daud kata tadi, saya menanti pertolongan Tuhan tu dengan bersabar. Lalu diperdengar oleh Tuhan dan Tuhan tolong saya. So sifat sabar ni adalah bagi saya lah Ustaz, kalau boleh kita letak kewajiban kepada orang Kristian. Sabar adalah satu satu sifat yang perlu wajib ada kepada manusia keseluruhan. Itu tentang dalil yang mengatakan perlukah bersifat sabar di dalam agama Kristian. Dan saya terjumpa juga di dalam Old Testament juga, di dalam satu buku dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai Amsal ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil Proverb. Chapter yang 16 ayat nombor 32. Dia cuba kaitkan dia kata penyabar VS penguasa. Ni kita bukan nak cerita tentang kerajaan ke tak? Kita nak cerita dalam ayat tu dia kata lebih baik orang yang bersabar daripada orang yang berkuasa. Lebih baik orang yang menahan diri daripada menguasai seluruh kota. So dia membawa maksud orang yang bersabar lebih tinggi darjat dia berbanding dengan orang yang memiliki harta benda yang banyak, orang yang memiliki kerajaan yang besar, orang yang memiliki empire yang besar. So nak cerita di sini, agama Kristian dia mengangkat sifat sabar tu sampai ke situ. So maksudnya sabar tu lebih hebat daripada seorang penyabar tu, lebih hebat, lebih terror lah kita kata. Lebih berkuasa berbanding dengan orang yang ada kuasa. Mungkin menteri contohnya, mungkin dia lebih hebat. So nak cerita di sini, agama Kristian dia mengangkat darjat orang yang sabar. Itu dari segi agama Kristian Ustaz lah. Betul. So agama Hindu, saya sebenarnya nak bawa dalil-dalil daripada kita Hindu. Tapi saya takut nanti ada orang yang tak pernah dengar kata-kata mantra tu dia sebab di dalam bahasa Sanskrit. Saya pun bawa satu buku lain. Ini bukan kitab suci agama Hindu, tetapi ini adalah satu kitab moral. Kalau kita dekat sekolah, kalau orang Islam dia akan belajar pendidikan Islam. Kalau orang bukan Islam dia akan belajar moral. Betul. Dia ada satu kitab, nama dia kitab tu adalah Tirukural. Tirukural ni kalau saya nak terjemuh dalam bahasa Melayu, dia macam pantun. Pantun 2 rangkap yang mana ditulis oleh seorang nak kata pendeta tak, dia seorang ilmuwan Hindu, ilmuwan yang tersohor di zaman dulu, nama dia Tiruwalluvar. Tiruwalluvar nak sebut tu terbelit lidah lah. Mungkin saya boleh sebut sebab saya ni asal orang India, tuan-tuan puan. Yang mana dia menulis banyak, saya nak habaq takut terkejut lah. 1330 Tirukural ditulis. Dia bahagikan kepada 3 bahagian. Saya tak nak sebutlah nama dia tu, takut pening. So nak cerita di sini, saya ambil dalil-dalil ataupun kata-kata daripada Tiruwalluvar tu. Dia tulis sendiri dalam kitab-kitab dia. Sebelum saya nak cerita tentang kural tu, dia kural ni pantun 2 rangkap. Rangkap atas ni 4 perkataan, rangkap bawah 3 perkataan. Boleh katakan daripada nombor 1 sampai 1330, semua 7 perkataan sahaja. So dia sebut dalam satu penulisan beliau, dia kata penyabar adalah orang yang paling kuat dalam kalangan orang yang terkuat di atas muka bumi. So itu adalah kata-kata daripada Tiruwalluvar. Saya nak bawa juga kata-kata ni sebab orang India Ustaz, dia pegang kata-kata ilmuwan orang India. So Tiruwalluvar ni bagi saya dia tak asing bagi orang India. So saya nak bawa kata-kata dia sesuai lah saya rasa. Betul. Kalau nak bawa Quran, saya kena hafal Quran tu. Kita Quran 30 juzuk kita hafal. Seperti mana kita hafal Quran 30 juzuk, dia kena hafal juga Quran tu. Pening lah. Pening. Cuma saya ada pengalaman, saya hafal
Yang awal-awal dulu saya sekolah sekolah rendah ni, sekolah rendah Tamil Ustaz. Ada pengalaman lah menghafal Tirquran tu. Yang mana dia ada beberapa ayat. Saya bawa sini jugalah. Kalau kita tengok dalam bab ke-16, dia ada 10 Quran. Quran ni saya terjemah kepada kata-kata lah kot, bagi nampak sikit. 10 Quran ataupun 10 kata-kata pertama tentang dia orang kata apa? Dia membawa satu perumpamaan dengan orang yang sabar. Kalau kita tengok, kalau tuan-tuan kalau ada terkular dekat rumah boleh tengoklah ayat Quran yang 151. Nombor 151 yang mana pendeta tadi tu dia bawa persamaan orang yang sabar seperti bumi ataupun tanah. Dia bawa dalam ayat dia tu, dia kata apabila kita nak mencakul tanah tu tetap dengan pendirian dia. Dia tak akan kata jangan cungkil aku, jangan buang tanah aku tak. So dia kata penyabar tu adalah sifat dia seperti tanah. Walaupun ditimpa dengan pelbagai musibah, dia tak memudaratkan orang lain. Hatta tanah Ustaz, kita tebang pokok, kita tebang gunung ganang, kita buat rumah yang tinggi-tinggi, tetapi bumi still lagi menjaga kita. Betul. Tanah tu menjadi tempat penggembalian kita yang terakhir. Betul. Macam mana keadaan kita hidup sebagai orang kaya, miskin, sebagai orang ilmuwan yang memiliki PhD atau memiliki tak lulus darjah 1 pun, akhir sekali kita akan pergi ke tanah. So Tirwalur ni dibawa satu perumpamaan. Dia kata sabar ni seperti tanah. Macam mana keadaan pun, tanah ni akan memberi kebaikan kepada orang itu walaupun orang tu buat kerosakan kepada dia. Sama juga dengan orang sabar. Walaupun itu sebenarnya sesuai dengan tajuk kita hari ini, sabar sifat yang terpuji bagi semua bangsa. So apabila kita sebut tentang tanah, kita kena jadi macam tanah, lebih kurang lah. Walaupun ditimpa dengan macam-macam musibah ataupun benda tu daripada orang sendiri. Orang pukul kita, caci hamun kita. Kita sabar, kita sentiasa melontarkan perkara-perkara yang baik. Itulah tuntunan agama Islam sendiri. Rasulullah sendiri kata, apabila kita dicaci, dihamun, kita still lagi, orang kata apa? Sebarkan peace, kesejahteraan kepada umat keseluruhan. Dan Rasulullah tunjukkan kudu yang terbaik. Kalau kita tengok tuan-tuan, kalau ada rezeki, saya mengajaklah kepada penonton semua, tak kira bangsa ataupun agama, boleh search kat Google lah. Contoh Rasulullah di negara Taif. Taif macam tu kan? Dia akan tunjuk. Yang mana Rasulullah nak sebarkan Islam ke negara Taif. Kita kata negara lah, tapi lah ni jadi negeri lah kan. Dulu negara besar. Rasulullah dibaling batu, dicederakan macam-macam. Sampai sejarah membuktikan Rasulullah ni sampai hilang patah gigi, mengatakan pecah berdarah lutut Rasulullah. Tetapi last kali Rasulullah doakan kepada Allah SWT. Walaupun malaikat datang minta, kalau boleh kata, ya Rasulullah, aku akan ambil gunung, hempak penduduk Taif, mati semua, hancur. Tapi apa yang Rasulullah kata? Subhanallah, satu sifat yang perlu kita contohi tuan-tuan dan puan. Rasulullah kata, tak apa, mereka buat benda tu atas kejahilan. Biarkan, agar ke depan nanti anak-anak mereka akan menerima seruan kita insya-Allah. Dan sejarah membuktikan Ustaz, sifat sabar Rasulullah tu menghadiahkan satu negara Taif semua masuk Islam. Itu contoh. Okey, itu dari agama Hindu. Ada masalah lagi Ustaz? Silakan, ada lagi Boleh, masalah. insya-Allah. Saya tutup dengan agama Buddha lah. So, tuan-tuan, bila kita belajar tentang agama Buddha ni, saya bukan nak kata saya ni pandai dalam Buddhism, bukan. Ini adalah ilmu yang daripada hamba yang kerdil. Sedikit ilmu yang saya belajar, saya kongsi dengan tuan-tuan dengan niat dapat pahala dari sisi Allah SWT. Itu kan. Yang mana kita nak bawa masyarakat Malaysia ni yang terdiri daripada pelbagai kaum, kita adalah daripada orang yang sama, iaitu Adam AS. Walaupun kita berlawanan warna kulit, berlawanan berbeza dalam percakapan bahasa kita tetap daripada Adam AS dan juga Hawa. Itu adalah manusia pertama di atas muka bumi. Betul. Apabila kita belajar dalam Buddhism ni, dia ada 4 ajaran utama. Saya tak nak sebut banyak-banyak. Saya sebut satu, dukkha. Dukkha ni dia pendek kata kehidupan kita ni ada sengsara. So dalam perbincangan dukkha ni Mahatma Gandhi pula, minta maaf tuan-tuan Umar. Mahatma Buddha ni, Gautama Buddha yang menjadi pengasas kepada Buddhism tu, beliau mengatakan 8 jalan kebenaran. Apabila dia bincang tentang dukkha, kehidupan ni ada sengsara. So kita kena buang sengsara. Macam mana nak buang sengsara? Dia ada 8 cara. So apabila kita cerita tentang
8 jalan kebenaran. Saya tak nak sebut banyak. Dia cerita tentang jangan membunuh, jangan mencuri. Dia adalah sifat-sifat mahmudah yang ada dalam sebiji dalam agama Islam. 8 jalan utama lah dia panggil. So apabila kita cerita tentang benda tu, dalam Buddhism juga dicerita, apabila orang yang sabar, dia akan dapat hadiah. Hadiah apa? 5 perkara, Ustaz. Yang pertama, okey ni saya catatlah, saya baca insya-Allah. 5 manfaat orang yang sabar. Dalam agama Buddha, saya lebih sesuai mengatakan kefahaman orang Cina lah, insya-Allah. Yang mana orang yang sabar dikatakan akan disenangi oleh orang lain. Tak kira orang yang sama agama dengan dia ataupun orang yang berlawanan agama. Bila kita sabar, tuan-tuan, semua orang sayang ke kita, Ustaz. Betul tak? Betul. Berbanding dengan kita ni jadi pemarah. Orang pun tengok kita lari dah. Yang kedua, kita akan terhindar daripada bahaya dan juga bencana. Yang ketiga, kita terhindar daripada melakukan kesalahan. Apabila kita sabar, kita akan muhasabah diri balik. Kita tak akan buat benda-benda yang tercela, kita tak akan buat benda-benda yang khurafat dan sebagainya. Yang keempat, dia kata, saat meninggal dunia, akan memiliki fikiran yang tenang. So masa ni, Ustaz, ada perbincangan dalam Islam. Orang yang sentiasa sabar, sentiasa menjalankan perintah Allah SWT di atas muka bumi. Apabila dia nak mati, Allah akan melapangkan fikiran dia, lapangkan dada, sehingga dia boleh sebut la ilaha illallah saat dia nak mati. Sama juga semua agama cerita benda tu. Siapa nak mati dalam keadaan sengsara, Ustaz? Betul. Tak ada lah. Semua kita nak mati dalam keadaan yang elok. Dalam Islam kita panggil sebagai husnul khatimah, kesudahan yang baik. So yang kelima, last kali, dia cerita dalam Buddhism, apabila orang yang sabar tu, selepas dia mati, dia akan terlahir dalam alam yang bahagia. So saya lebih suka mengatakan alam bahagia itu adalah syurga lah. Betul. So sabar ni, dia punya samar, dia punya buah dia, hasil dia adalah dia kurniakan kepada kita, orang sayangkan kita. Kita terhindar daripada bahaya, kita terhindar daripada melakukan kesalahan, kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dan last sekali, kita akan hidup dalam syurga yang penuh kenikmatan. Tu Ustaz, tu sedikit tentang perincian ataupun kesabaran yang terdapat dalam bangsa-bangsa lain yang ada di atas negara Malaysia kita ni. Wallahu ta'ala alam, mungkin apa yang saya kongsi tadi ada kesalahan dan kesilapan, saya mohon maaf lah sebab dia berkaitan dengan kemakmuran negara kita ni. Betul. Apabila kita duduk di sini, Ustaz, kita nak sembang ni bukan nak sembang kata kita bagus, hal ini tak bagus. Bukan. Agama ni, kalau kita tengok setiap agama, dia minta orang tu buat yang terbaik. Dalam Quran, dalam surah Al-Mulk ayat kedua, Allah kata apa? Liyabluwakum ayyukum ahsan amala. Huwallazi khalaqal maut, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan amala. Surah Allahumma salli ala surah Al-Mulk yang mana biasa kita akan baca sebelum tidur, ayat nombor 2. Dia Allah SWT yang menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk nak memastikan siapa yang terbaik amalan. Itu bukan terdapat dalam agama Islam sahaja, tuan-tuan. Semua agama ada. Mungkin saya nak ukilkan ayat-ayat daripada Bible, boleh? Ambil masa direct, Ustaz. Belum, nanti kita buat siri lain lah pula. So nak cerita di sini, apabila kita nak cerita tentang sabar, itu adalah satu platform yang mana Allah uji kita dalam COVID-19, dia adalah satu platform untuk kita bersama-sama dalam memerangi COVID-19 dan berjaya di dunia, insya-Allah. Betul, insya-Allah. Wallahu taala alam. Insya-Allah saya serah kembali kepada Tuan Moderator. Jadi Ustaz, sabar boleh kita klasifikasikan sebagai sifat yang universal. Ya, betul. Sebab kita lihat daripada pencerahan, perkongsian yang panjang lebar daripada Ustaz Syazwan sebentar tadi, yang mana setiap agama memiliki ataupun mempercayai bahawa adanya sifat sabar itu adalah sebahagian daripada sifat yang terpuji, insya-Allah. Jadi hadirin yang saya kasihi sekalian, kita orang kata dah panas sikit lah. Ya. Jadi nak bagi reda sedikit suasana ni, kita nak bagi Ustaz Syazwan rehat sebentar. Di sini ada beberapa makluman. Yang pertama, mohon untuk hadirin yang saya kasihi sekalian untuk ramai-ramai share dan juga subscribe Facebook dan juga Zoom meeting kita pada hari ini. Sila share kepada seramai yang mungkin. Mudah-mudahan lebih ramai lagi yang akan memperoleh manfaat daripada perbincangan dan juga perkongsian kita pada petang ini, insya-Allah. Jadi yang kedua, selepas daripada program ataupun wacana webinar ini, kita ada kuis, soalan kuis. Jadi kepada
penonton-penonton yang berada di platform Zoom meeting boleh bersiap sedia dengan soalan-soalan yang akan memberikan kepada anda hadiah-hadiah yang lumayan insya-Allah. Jadi soalan-soalan ini adalah berkaitan dengan pengetahuan am, Ustaz. Okey. Jadi sebelum kita nak beralih kepada soalan yang ketiga, Ustaz, kita melihat bagaimana kita menempuh kehidupan selama di dalam pasca COVID-19 ini semenjak daripada Mac 2020 sehinggalah Oktober pada hari ini. Kita lihat banyak peristiwa, banyak siri orang kata masyarakat kita ada yang gantung bendera putih, macam-macam kita tak boleh nak buat apa sebab kita antara dua, kita nak meneruskan kehidupan sama ada kita nak menjaga kesihatan kita dan juga kita nak mencari rezeki kita, antara dua dilema kita. Jadi Ustaz, setelah 1 tahun 6 bulan kita lihat situasi ini berlaku dan pada hari ini alhamdulillah kerajaan telah pun mengumumkan plan pemulihan negara. Ada yang negeri yang berada dalam fasa yang kedua, fasa ketiga, fasa keempat dan sebagainya, yang mana menunjukkan kejayaan kerajaan Malaysia khususnya dalam menangani COVID-19 bersama-sama dengan masyarakat yang penuh sabar. Ya, alhamdulillah. Masyarakat Malaysia yang penuh sabar, walaupun masyarakat majmuk di negara kita ni ada pelbagai bangsa, kaum dan sebagainya, tetapi dengan sifat sabar inilah yang menjadikan kejayaan buat kita negara Malaysia ni untuk keluar daripada kepompong COVID-19. InsyaAllah mudah-mudahan ianya akan terus berlalu begitu sahaja dan kita cuma menganggapkan COVID-19 ini adalah sebagai satu virus endemik sahaja. Dan insya-Allah mudah-mudahan kalau mengikut kepada jangkaan kerajaan daripada KKM, kita akan keluar daripada siri pandemik ini kepada endemik pada suatu masa nanti insya-Allah, Ustaz. Jadi Ustaz, melihat kepada situasi tersebut Ustaz, yang tadi kita dah berbincang berkaitan dengan sifat sabar, indikator sabar. Kemudian Ustaz dah bawakan kepada kita, kepada penonton semua berkaitan sabar yang terdapat di dalam bangsa-bangsa yang lain, kaum-kaum yang lain. Jadi Ustaz, kita nak ambil ibrah, kita nak mengambil hikmah daripada kejadian ataupun bencana wabak COVID-19 ini yang berlaku menular di negara Malaysia kita khususnya, yang mana kita nak melihat di penghujung webinar kita pada petang ini, kita nak mengajak kepada seluruh penonton-penonton untuk kita melihat hikmah. Bukan kita nak melihat ini satu kegagalan, tetapi kita nak melihat hikmah bahwasanya ini adalah percaturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada Ustaz, mohon untuk menceritakan, berkongsi kepada penonton-penonton yang berada di Zoom meeting dan juga di live Facebook ketika ini berkaitan dengan ibrah, hikmah yang boleh kita ambil daripada bencana ataupun wabak COVID-19 ini dari perspektif dan sudut pandang sifat sabar. Silakan Ustaz. Okey, insya-Allah, bismillahirrahmanirrahim. Okey, tuan-tuan dan puan, yang rahmati Allah, disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalian, apabila kita nak cerita tentang sabar, apabila kita cerita tentang COVID-19, kita tak lari akan bincang juga tentang apa yang kita dapat sebenarnya daripada COVID-19, Ustaz. Betul. Bukan setakat kita dapat dos, 2 dos, 3 dos, bukan. Itu adalah kita punya ikhtiar kita untuk mencegah daripada COVID-19. Tetapi hadiah di sebalik COVID-19, iktibar ataupun ibrah yang kita dapat daripada COVID-19 sangat-sangat luas. Okey, yang pertama yang saya dapat di sini, mungkin kita ni sebagai pekerja, kita ni sebagai pelajar, mulanya dulu kalau kita tengok Ustaz, benda multimedia ataupun benda media-media ni, live Facebook apa semua tu, kita tak pandai. Tetapi apabila datangnya ujian COVID-19, Allah mengantarkan kepada kita tentera yang kecil, dia mengajar kepada kita jadi mahir dalam bab-bab macam mana kita nak menguruskan program-program di atas talian. Macam mana kita nak mengendalikan pembelajaran di atas talian. Macam mana kita nak menyampaikan kuliah, menyampaikan Allahumma salli ala Muhammad, kita menyampaikan pengisian pengajaran melalui atas talian. Itu adalah satu kejayaan yang sangat-sangat besar lah. Yang mana walaupun kita dulu Ustaz, ambil handset ni, kita buat apa? Facebook ya. Facebook, WhatsApp, Telegram contohnya. Kita tak pernah pun terfikir ataupun kita tak pernah pun terdetik dalam hati kita nak organize satu platform, contohnya satu ceramah, satu kuliah menggunakan VBAC, menggunakan Zoom application, menggunakan
Google Meet. Tetapi apabila datangnya COVID-19, dia mengajar, subhanallah. Walaupun benda tu tak nampak dengan mata, tapi tentera COVID-19 ni, dia berjaya mengajarkan kepada kita cara-cara kita nak lebih profesionalisme di dalam kerjaya kita, dalam pembelajaran kita dan sebagainya. Okey, yang pertama, itu yang pertama lah Ustaz, insya-Allah. Ya, betul. So yang kedua, apa yang kita dapat hikmah daripada sebalik COVID-19 ni adalah dia membentuk tabiat murni kepada masyarakat sejagat di atas muka bumi. Tak kira di Malaysia, di negara-negara luar. Pandemik COVID-19 ni dia mengajar dan menjadikan kita ni melaksanakan, membentuk tabiat yang murni. Contohnya lah, kalau kita kata, kita ni masyarakat yang pelbagai kaum, pelbagai bangsa. Walaupun kita sangat-sangat rapat sesama satu sama lain, kita seperti keluarga, walaupun berlainan warna kulit, berlainan bahasa, kita seperti adik-beradik di atas muka bumi di negara Malaysia kita ni. Tetapi ada beberapa perkara ni kadang-kadang kita terlepas pandang dan kita kurang jaga. Contohnya dari segi kebersihan. Okey, apabila datangnya COVID-19 ni, dia mengajar kita erti disiplin yang sebenar. Contohnya Ustaz, dulu kalau kita pergi kat kedai mamak, kita pergi kat nak minum teh tarik contohnya, kita sembang lama-lama, kita penjarakan, kita tak jaga. Mungkin sekarang ni kita jaga penjarakan, kita pakai face mask, kita pakai hand sanitizer, kita apabila kita bersin, kita guna tisu. Dulu walaupun tak ada COVID, contohnya saya bawa isu bersin Ustaz. Kita dulu sebelum ada COVID-19 ni, kita kalau pergi minum kat kedai, kita bersin biasa macam tu ya. Kita tak tahan mulut kita dengan tisu, kita tak tahan dengan handkerchief dan sebagainya. Itu adalah satu, orang kata apa? Satu disiplin yang perlu kita amalkan sepanjang masa. Bila datangnya COVID, dia mengajarkan kepada kita ni disiplin yang sepenuhnya dengan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan kita untuk nak mengeluarkan kita daripada satu bencana yang boleh katakan satu bencana yang besar, supaya kita berjaya mengeluarkan diri. Kita juga dapat mendisiplinkan diri dan beristiqamah di dalam perkara itu sendiri. Itu yang kedua. Dan apabila kita tengok dari segi istiqamah ataupun disiplin, benda yang paling penting adalah kita dalam penjagaan disiplin dalam bab kebersihan. Contohnya tuan-tuan, dulu kita di rumah, katakan kita ada anak, ada isteri, paling kuat kat rumah kita akan simpan ubat-ubat yang basic lah. Contohnya ubat demam, ubat selsema, ubat batuk. Paling kuat pun ubat resedung. Itu mesti akan ada di semua rumah. Walaupun di dalam hospital, boleh katakan sebelum COVID lagi, hand sanitizer itu adalah satu benda yang basic ada dalam hospital. Di dalam bab menjaga kebersihan. Dan mask, face mask ni Ustaz, dia bukan benda yang baru di atas muka bumi. Betul. Bukan timbul selepas COVID-19, bukan. Betul. Daripada zaman berzaman ada dah. Cuma kita tak kenal. So apabila datangnya COVID, kita bermuamalah, beramah mesra dengan hand sanitizer. Kita berkawan rapat dengan face mask. Pelitup muka. Kita menjadi kawan akrab dengan SOP. Sebenarnya itu kita perlu jaga dalam semua aspek kehidupan kita ni. Betul. So, hikmah di sebalik COVID-19, dia mengajarkan kepada kita erti kebersihan yang sebenarnya. Saya boleh bawa ayat Quran di sini, insya-Allah. Di dalam surah Al-Baqarah Ustaz, ayat 222. Al-Baqarah surah yang 62. Tuan-tuan, muka ayat 222. Yang mana ayat tu panjang, dia cerita tentang wanita dan juga haid. Saya ambil ayat belakang. Pasal apa saya ambil surah ayat haid ni Ustaz? Dua perkara lah. Satu, saya nak ambil yang pangkal hujung tu. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah SWT, Tuhan semesta alam, suka kepada orang yang bertaubat dan juga orang yang sentiasa jaga kebersihan diri. Sebab kedua saya nak ambil berkaitan dengan haid. Saya nak kait dengan virus-virus ni. Haid ni ada daripada isteri pula, subhanallah. Dia perkataan haid ni ataupun masalah haid ni wujud daripada perempuan pertama di atas muka bumi. Betul tak? Memang Allah ciptakan perempuan dengan ada keluarnya darah haid, ada kekotoran keluar daripada badan. Seperti mana adanya virus-virus di atas muka bumi. Lama dah.
Cuma dia aktif tak aktif sahaja. Contohnya kalau kita cerita tentang kanser, contohnya lah. Kanser ni, sel kanser ni semua orang ada. Bila saya sembang dengan kawan-kawan saya yang bekerja di hospital sebagai doktor dan sebagainya, contohnya. Virus ni semua orang ada. Cuma aktif tak aktif sel virus tu di dalam badan kita. So COVID-19 dia ada. Maksud saya nak kata virus tu sentiasa ada. Mungkin virus yang bernama SARS-CoV tu mungkin baru lagi kita temui, tapi benda tu dah ada lama dah. Dan seperti mananya ada haid kepada wanita. Saya nak kaitkan virus ni sentiasa ada. Dan Allah SWT turunkan Al-Quran ni sebelum 1400 tahun yang lalu. Lah ni Hijrah kalau kita tengok 1443. Contohnya kalau kita kira secara kasar tahun. Hijrah tahun kan ni 1443. Rasulullah duduk di Mekah 10 tahun sebelum bermulanya Hijriah. So lebih kurang 1453 tahun, Quran tu berusia 1500 tahun. Allah dah cerita tentang virus dan kebersihan dan taubat. Taubat ni saya nak kaitkan dengan disiplin. Allah suka orang yang bertaubat. Sesuai dengan kata-kata saya tadi yang awal-awal tu. Kullu ibni Adam khata'un. Setiap anak Adam sentiasa melakukan kesilapan. Dan sebaik orang yang melakukan kesilapan adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat. Sesuai dengan ayat tadi. Surah Al-Baqarah, surah nombor 2, ayat 222 Ustaz. Allah suka kepada orang yang sentiasa bertaubat. Maksud bertaubat apa dia? Menyindari diri daripada melakukan perkara-perkara yang tercelak ataupun terlarang dalam agama. Betul. Sentiasa merapatkan diri kepada Sang Pencipta. Itu maksud taubat yang sebenarnya. Walaupun kita dalam orang Islam sebut taubat nasuha, taubat nasuha. Kita nasuha tu tak tahu apa benda. Kadang-kadang saya duk fikir tahu nasuha ni siapa dia nama orang ke, nama ubat ke apa semua. Tapi nak ambil taubat nasuha ni, Allah sayang. Tuhan sayang kepada orang yang bertaubat. Dan sayang juga kepada orang yang sentiasa jaga kebersihan. Mutatahirin, sentiasa dalam kebersihan, sentiasa dalam keadaan bersih. So, kita sekarang ni bersih. Macam mana Ustaz? Disebabkan ada COVID, kita jaga habis semua benda. Makanan kita jaga. Minuman kita jaga. Pakaian kita jaga. Padahal benda ni basic keperluan asas manusia, kita perlu jaga 24 jam. Bukan setakat adanya COVID. Sebelum ada COVID kita akan jaga, dan insya-Allah saya nak bersepakat dengan kaum bersepakat dengan rakyat Malaysia keseluruhan yang terdiri daripada pelbagai kaum. Kita berjanji insya-Allah. Ni nak berjanji ni kena orang yang berjanji itu kena sungguh Walaupun Allah keluarkan kita daripada COVID-19, sengsara yang sementara ini, kita pastikan kita sentiasa menjaga kebersihan diri. Insya-Allah. Kalau nak pakai mask, pakai Kalau nak pakai hand sanitizer, sentiasa simpan dalam beg. Bukan kita menjaga kebersihan seperti bermusim. Bila hujan, baru kita sediakan payung. Bukan. Kita sentiasa dalam kebersihan sampai bila-bila, insya-Allah. Itu benda yang ketiga Ustaz. Okey, seterusnya apa yang kita dapat ibrah daripada COVID-19 ni, saya terbelajar tentang riyadhah dan juga pemakanan. Macam seperti mana saya kata tadi, apabila kita jaga kebersihan, kita jaga juga tentang makan. Padahal dalam agama semua cerita, kita kena jaga makanan kita ni. Maksud kita jaga makanan, benda tu daripada benda yang halal dan thayyibah. Dia bukan setakat halal saja, halal dan suci, halal dan betul. Contohnya kalau kita tengok dari segi sesuaian badan kita. Ada orang yang dia tak boleh makan benda-benda yang berangin, contohnya. Ataupun setengah orang alergik dengan seafood. So benda ni kita jagalah. Bukan kita jaga apabila kita kena penyakit, betul tak? Makanan, minuman, benda halal, haram, kita ambil kira 24 jam. Bukan diri kita saja, kita nak bagi rezeki kepada anak-anak kita nak makan, kita bagi benda yang halal. Kita bagi benda yang baik-baik saja. Kita nak sediakan RM1 kepada keluarga, nafkah kepada ibu bapa kita, nafkah kepada mak dan ayah kita, nafkah kepada isteri kita dan anak-anak kita. Kita bagi yang terbaik. So, apabila dilandanya COVID, kita belajar tentang kebersihan lebih mendalam. Dulu kita bersih Ustaz, minta maaf sebut. Apabila kita sebagai pelajar agama, kita belajar tahara ni dalam bab solat aja. Mandi wajib, solat ambil wuduk. Tetapi hikmah tuan-tuan dan puan, Allah uji kita dengan COVID, kita belajar kefahaman tahara, iaitu kebersihan dalam melusuk setiap perkara. Dari segi kesihatan, dari segi penyakit, dari segi SOP kita semua ni, dia mengajar kita tentang kebersihan yang sebenarnya. Kebersihan dalaman dan luaran. Luaran ni mungkin kita pakai hand sanitizer, kita pakai face mask.
Kebersihan dalaman apa dia? Kita makan benda-benda yang baik. Kita jaga kebersihan makanan kita, rezeki yang kita cari itu halal apa semua. Dan last sekali Ustaz, apabila kita cerita tentang hikmah di sebalik COVID-19, sebenarnya dia mengajarkan kepada kita erti tuntutan agama yang sebenar. Kita percaya di atas muka bumi di Malaysia ni khususnya, setiap benda tu datang daripada Tuhan. Dan kita pun datang daripada Allah SWT, daripada Tuhan, dan kita akan kembali kepada Allah SWT. Dan perjalanan kehidupan kita di atas muka bumi ni adalah sementara sahaja. Kekal abadi adalah di akhirat sana. Dan benda ni memang semua agama percaya. Dan apabila datangnya COVID-19, dia mengajarkan kepada kita erti tawakal yang sebenar, erti takwa yang sebenar, erti konsep agama yang sebenar. Setiap agama minta kita kenal Allah Ta'ala. Betul tak? Betul, Ustaz. Setiap agama minta penganut dia kenal kepada Tuhan. Macam mana kita nak kenal kepada Tuhan? Saya bagi kat sini 3 lah lebih kurang. Yang pertama adalah kita kenal Tuhan adalah kita mempelajari ajaran yang ada dalam agama itu sendiri. Contohnya kita boleh baca kitab-kitab agama itu dan kita mengamalkan. Yang kedua, kita sembah Allah SWT. Sembah Tuhan tu seperti mana yang Tuhan tu minta kita sembah. Tu. Yang ketiga, kita jaga hubungan kita dengan manusia dan juga alam sekitar. Itu adalah konsep kefahaman agama yang perlu kita faham semua orang. Wallahu ta'ala, itu ada sedikit perkongsian Ustaz tentang soalan ketiga. Betul. Yang baik itu insya-Allah kita amalkan bersama-sama, yang kurang baik itu kita sama-sama lah memperbaiki juga insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Okey, terima kasih Ustaz Syazwan yang mengupas berkaitan dengan hikmah COVID-19 dalam perspektif sifat sabar itu sebagai satu sifat yang terpuji. Jadi dapat kita simpulkan sedikit Ustaz, bagaimana Ustaz Syazwan sebutkan sebentar tadi, iaitu berkaitan dengan hikmah, iaitulah di antaranya kita ni mampu untuk belajar, untuk kita disiplin, iaitulah dalam sifat tawabin, Ya, betul. untuk menjadi orang-orang yang bertaubat dan juga mutatahhirin, untuk kita sentiasa mengamalkan SOP untuk kita kekal bersih sentiasa di setiap hari. Jadi kepada hadirin yang saya kasihi sekalian, kita pun sudah berada di kemuncak acara pada petang ini. Jadi seperti yang dijanji dan juga diwawarkan sebentar tadi para hadirin sekalian, kita mempunyai 3 soalan kuis Ustaz, Ya. peraduan untuk pada petang ini. Iaitulah yang pertama, okey, para hadirin boleh bersiap sedia dengan soalan yang pertama, dan tuan-tuan boleh tulis ataupun type jawapan tuan-tuan di ruangan chatting di Zoom meeting itu, dan pemenang akan dikira berdasarkan kepada siapa cepat. Okey, siapa cepat jawab dia menang. Bukan jawab cepat salah, tapi jawab yang cepat dan betul. Baik, untuk soalan yang pertama, dengar elok-elok. Okey. Soalan yang pertama, berikut adalah tapak warisan dunia yang diiktiraf oleh UNESCO di Malaysia kecuali A. Taman Negara Mulu, B. Langkawi, C. Gunung Kinabalu, dan D. Bandaraya Melaka. Okey, sila tuan-tuan. Okey, terima kasih. Kita pun sudah mempunyai peserta yang terlalu cepat. Alhamdulillah. Okey, beliau merupakan Rosli bin Zuki. Okey, sorry, Rosli Mat Zuki. Saya lihat Rosli Mat Zuki ni, saudara Rosli ni, sejak daripada awal webinar kita sampai ke hujung masih lagi istiqamah bersama dengan kita. Alhamdulillah, terima kasih tuan. Okey, kepada Tuan Rosli Makzuki, sila tinggalkan nombor telefon untuk pihak ataupun kru penerbitan kita mengambil nombor telefon dan juga kontak semula selepas daripada ini. Okey, kita beralih kepada soalan yang kedua. Okey, dengar bagi elok-elok. Okey, betul jawapan dia ialah B, Langkawi yang tadi. Okey, soalan yang kedua, Commonwealth. Okey, Commonwealth disertai oleh negara berikut kecuali India. A. India, B. Filipina, C. Singapura, dan D. Bangladesh.
Okey. Okey, kita mempunyai pemenang untuk soalan yang kedua, iaitu Hatijah Bakar. Okey, Hatijah Bakar, sila tinggalkan nombor telefon di ruangan chatting Zoom meeting ini untuk pihak kru kita mengambil maklumat. Okey, dan seterusnya kita beralih ke soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. Okey, jawapan tadi ialah B, Filipina. Okey, terima kasih. Untuk soalan yang ketiga, berikut adalah benar tentang Dewan Undangan Negeri kecuali A. Okey, saya ulang lagi soalan. Soalan ini nampak susah sikit. Jadi saya kena ulang sekali lagi. Okey, berikut adalah benar tentang Dewan Undangan Negeri kecuali A. Sebuah badan perundangan negeri peringkat negeri. B. Terbubar secara automatik selepas 5 tahun. C. Membuat enactment dan ordinan dan pindaan. D. Merupakan sebuah badan eksekutif peringkat negeri. Silakan jawab. Okey, terima kasih dan juga tahniah. Okey, kita sudah pun memiliki pemenang untuk soalan yang ketiga, iaitu Syah Nur Syah Maiman. Okey, tahniah Syah Nur Syah Maiman. Okey, di atas jawapan yang betul, iaitu A, iaitu sebuah badan perundangan peringkat negeri. Itu yang tidak benar. Yang benar adalah 3, iaitu Dewan Undangan Negeri berfungsi sebagai terbubar secara automatik selepas 5 tahun, membuat enactment dan ordinan, dan juga merupakan sebuah badan eksekutif peringkat negeri. Jadi terima kasih kepada peserta Zoom meeting yang jawab. Okey, Syah Nur Syah Maiman, sila tinggalkan nombor telefon di ruangan chatting. Terima kasih. Jadi Ustaz, kita berbalik kepada webinar perbincangan kita. Untuk di kemuncak perbincangan kita pada petang ini, sukalah untuk saya nak minta kepada Ustaz untuk menyimpulkan keseluruhan berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan pada petang ini, iaitu COVID-19 tak kira siapa. Hitam putih, semua kena. Okey, jadi berdasarkan kepada perkongsian Ustaz daripada awal tadi berkaitan dengan sabar, kemudian sabar di dalam agama yang lain, dan juga hikmah sabar itu sendiri Ustaz. Jadi untuk kesimpulannya Ustaz, boleh Ustaz rungkaikan, simpulkan bagaimana sifat sabar ini bagi kita untuk menempuh masa-masa yang akan datang. Dipersilakan Ustaz. Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Moderator kepada soalan ketiga. Sebelum tu saya nak ambil peluang nak ucapkan tahniah dan mabruk kepada ketiga-tiga pemenang sebentar tadi. Minta maaf. Kepada ketiga-tiga pemenang sebentar tadi, dengan pantas dan betul jawapan yang diberikan, alhamdulillah, kejayaan milik anda. Okey, sebagai penutup Ustaz Nazaruddin, insya-Allah, apabila kita cerita tentang sabar, saya terfikir satu kata-kata daripada satu hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sabar adalah sebahagian dari keimanan. Sabar adalah separuh dari iman. Dia ada dua versi kalau bahasa Melayu kita terjemah. Dan sangat-sangat saya terkejut, saya jumpa juga kata-kata sama di dalam perbincangan agama Hindu dan juga perbincangan dalam agama Kristian, dan semua agama boleh katakan, yang mana apabila kita cerita tadi tentang semua agama ni dicerita tentang sabar. Sebenarnya hasil dia tu adalah sangat luar biasa. Apabila kita tanam satu pokok durian, contohnya, kita akan dapat hasil selepas 5 tahun, 6 tahun kita dapat hasil. Lazat dia tu Zat, kita akan rasa lebih syok kita makan dengan sama-sama kita, anak-anak kita, isteri kita. Buah hasil tu dapat dinikmati oleh jiran-jiran kita, dapat dinikmati oleh orang keseluruhan kita. Itu adalah kebahagiaan yang tak ada tandingan Begitu juga dengan sabar. Hasil sabar tu kita akan dapat apabila lahirnya masyarakat majmuk. Yang mana sabar ni dia melahirkan sifat yang terpuji kepada orang semua, dan dia akan membuat negara Malaysia kita ni menjadi makmur dan juga sejahtera.
Itu adalah buah hasil yang kita dapat daripada sabar, yang mana benda tu kita tak dapat beli dengan wang ringgit. Itu saya nak ucapkan tahniah kepada rakyat Malaysia kita keseluruhan. Yang mana walaupun kita terdiri daripada pelbagai kaum, pelbagai bangsa, yang mana kita berbicara pun dalam bahasa yang berlainan, tetapi disebabkan sifat yang orang kata apa, excellent yang ada kepada rakyat Malaysia, kita hidup kita hidup harmoni dan juga sejahtera, kita hidup sebagai adik-beradik. Betul. Sepanjang zaman insya-Allah sehinggalah ke kiamat. Yang mana saya ambil peluang juga di sini, apabila kita nak cerita tentang sabar ni, dia memerlukan kepada mujahadah yang kuat. Betul, Ustaz. Yang mana kita sabar tu bukan setakat kita baca dalam buku, kita cerita kepada orang, bukan. Sabar adalah satu akhlak peribadi yang mana saya terfikir satu kata-kata daripada Imam Ghazali, Ustaz. Dia kata, sabar ni dia bukanlah benda yang diterbitkan, bukan. Tetapi sabar tu adalah output yang dapat keluar disebabkan sifat yang sedia ada. Maksudnya sabar tu bukanlah satu output semata-mata, bukan. Dia adalah sifat azali yang perlu ada dalam diri seseorang. Kalau kita setakat belajar sabar, cerita ke orang sabar, kita akan bersabar dalam satu dua perkara sahaja. Betul. Tetapi apabila sabar itu bersemai di dalam diri kita, akhlak itu dah terpahat di dalam hati kita, kita akan sabar dalam setiap perkara. Itu adalah sedikit perkongsian yang mana saya ambil peluang nak ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur atas webinar yang sangat-sangat awesome ni lah. Awesome. Boleh kata memang sangat-sangat terbaik penganjuran macam ni. InsyaAllah kita akan teruskan lagi. Dan saya sudahi dengan, saya tak nak panjangkan kalam lah, Ustaz. Ya, mungkin ramai kita ni ada kerja lain. InsyaAllah kita hari ni pun sembang santai dalam beberapa minit sahaja. Dengan niat kita nak memberikan ni adalah sebagai satu tazkirah dan juga sebagai satu pedoman untuk kita sama-sama mengamalkan. InsyaAllah saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang kurang baik itu daripada saya sendiri, yang hamba yang kerdil, yang kurang ilmu, insyaAllah saya mohon maaf di dalam setiap kesalahan, mungkin dari segi penggunaan bahasa yang kurang enak, kurang sedap. Saya mohon maaf kepada tuan moderator dan juga para hadirin semua lah, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, sifat terpuji bangsa dan agama. Jadi, pada hadirin yang saya kasih sekalian, kita sudah pun berada di kemuncak webinar kita. Jadi, di kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan jutaan terima kasih khususnya kepada yang berhormat Datuk Ustazah Ansyah binti Haji Ghazali, yang berhormat Esko Pembangunan Luar Bandar, Pembasmian Kemiskinan, Pembangunan Insan dan Keselamatan Negeri Kedah Darul Aman di atas penganjuran program ataupun webinar vaksin rohani ini. Mudah-mudahan program yang kita langsungkan ini memperoleh manfaat buat masyarakat umum di luar sana, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi para hadirin yang saya kasih sekalian, Kedah kini berada di dalam fasa ketiga pelan pemulihan negara. Terus amalkan SOP untuk kita mencegah penularan COVID-19. Kita jaga kita, lindung diri, lindung semua. Saya Muhammad Nazaruddin bin Yaakob, moderator program pada petang ini, memohon ampun dan maaf andai ada salah kata silap bicara selama mana saya mengendalikan webinar kita pada petang ini. Mudah-mudahan segala perbincangan dan juga perkongsian yang kita sebutkan sebentar tadi memberi manfaat kepada Ana, Ustaz dan juga seluruh masyarakat yang mendengar webinar dan juga live streaming kita pada petang ini. Sehingga kita bertemu lagi di lain hari dan di lain ketika. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.